Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang maha baik. Diberikan kepada kita ruang dan peluang lagi, insya-Allah dapat lagi terus kita menumpang hidup di atas muka bumi miliknya. Dan alhamdulillah kita dapat lagi menghadirkan diri kita dalam majlis-majlis ilmu. Jangan lupa berniat beriktikaf. Mudah-mudahan sepanjang kita duduk dalam masjid ini, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kebaikan. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi. Ya bani Adam, if'anil khair. Wahai sekian umat manusia, buatlah kebaikan masa hidup di dunia ni. Kerana kata Rasulullah, kebaikan itu akan menarik kamu ke syurga Allah, menghalakan kamu ke syurga Allah, menjadi kunci kamu ke syurga Allah. Dan kata Nabi, jangan sekali-kali kamu buat kejahatan, kerana kejahatan itu, kata Nabi, akan menarik kamu ke neraka Allah, menghalakan kamu ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu alhamdulillah kita masih lagi beristiqamah, terus menerus melakukan kebaikan, ketaatan. Kita duduk dalam majlis ilmu, jangan lupa berniat beriktikaf. Mudah-mudahan sepanjang kita duduk, Allah kurniakan kepada kita pahala, paling tak ada pun pahala beriktikaf, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita dapat meneruskan sesi kuliah kita yang kita bercuti agak lama juga. Semalam dikhabarkan orang lelaki ada 30 orang, perempuan ada 1,100 orang. Khabarnya. Walau bagaimanapun tuan-tuan, apa yang lebih pentingnya ialah kita terus menerus beristiqamah. Bagi saya, ilmu ini sama seibarat mana minyak kereta. Bila minyak kereta tu banyak, maka jauh dia boleh berjalan. Maka sebegitu juga bila ilmu tu banyak, maka banyak perkara kita boleh beramal. Dan ilmu ni juga bagi saya ibarat makanlah tuan-tuan. Bila kita makan, maka badan kita ni bertenaga. Tetapi bila kita tak makan, badan kita ni jadi lemah. Maka sebegitu juga makanan iman kita ini adalah ilmu. Sebab itu majlis ilmu ni dia tak boleh tangguh, dia tak boleh cuti dalam tempoh masa yang panjang. Bila cuti tempoh masa yang panjang, bukan badan tak kuat, tapi iman kita makin merusut, dan makin merusut. Dibayangkan 3 hari tak duduk majlis ilmu, dibimbang gelap mata hati kita. Itu kalau 3 hari. Kalau 3 minggu, agak-agaknya macam mana hati kita ni menjadi bertambah keras, bertambah kejam. Kalau pagi tadi saya sebutkan berkaitan dengan iman, makanan iman. Allah letakkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Iman dulu, baru diwajibkan berpuasa. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang yang tua, jalan pun dah tak kuat, tapi oleh kerana iman dia tu kuat, maka dia berpuasa.
Bila Allah kata ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, bila diserukan azan pada hari Jumaat, maka hendaklah kamu segera menunaikan. Wahai yang beriman, iman dulu, baru diikuti dengan seru solat Jumaat, maka segera melaksanakannya, tinggalkan jual beli. Bila kita baca ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan hartamu dan anakmu melalaikan kamu dari ingat Allah. Diletakkan dulu. Orang yang beriman kata, apa pun tuan-tuan, iman itu merupakan penggerak kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Jadi bila lama kita tak duduk majlis ilmu, kita bimbang dia menjadi semakin lama semakin iman kita makin tipis. Maka pada ketika itu payah kita nak melakukan amal kebaikan. Berat nak duduk dalam majlis ilmu. Apapun tuan-tuan, insya-Allah hari ini kita dapat lagi meneruskan sesi kuliah kita untuk menyambung pengajian kita daripada kitab Mutiara, Tafsir Mutiara Al-Quran. InsyaAllah kita menyambung pada muka surat 124 pada ayat yang ke-90, insyaAllah pada hari ini. Kita menyambung daripada daripada ayat 90, insyaAllah. Jumpa muka surat 124 ayat ke-90 dan 91, insyaAllah. Berkaitan dengan perangai buruk orang Yahudi yang seterusnya, iaitu mengkufuri atau mengingkari segala perintah Allah Ta'ala. Maknanya orang Yahudi, orang Nasrani diingkar perintah Allah. Persoalannya, adakah kita pada hari ini orang Islam termasuk dalam golongan orang yang ingkar perintah Allah? Yang kedua, dan suka membunuh para nabi dan para rasul. Kalau ketika itu mereka ni bunuh para nabi dan para rasul, adakah kita pada hari ini membunuh sunnah ajaran nabi, atau sebaliknya kita renung dan kita perhati, insya-Allah. InsyaAllah sama-sama kita baca ayat ke-90 daripada surah Al-Baqarah tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallah. Bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita dapat baca bermula daripada ayat 90 sehingga ayat 91 daripada surah Al-Baqarah, dan insya-Allah kita cuba mengenong maksud ayat dan kita cuba ambil pengajaran daripadanya. Sejahat-jahat perkara yang mereka lakukan ialah perbuatan mereka membeli kesenangan dirinya sendiri dengan mengingkari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah, kerana dengki bahawa Allah menurunkan daripada limpah kurnianya wahyu kepada sesiapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan Allah bertalu-talu, dan orang-orang yang kafir itu akan beroleh azab sengsara yang amat menghinakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, mereka menjawab, hanya kami beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, iaitu Taurat. Dan mereka ingkar akan kitab-kitab yang lain yang diturunkan kemudian daripadanya, padahal Al-Quran itu benar lagi mengesahkan kitab Taurat yang ada pada mereka. Dan katakanlah oleh wahai Muhammad, jika demikian, mengapa kamu membunuh Nabi-Nabi Allah pada masa yang lalu, kalaulah kamu benar orang-orang yang beriman. Jadi kita sambung tentang sifat-sifat buruk orang-orang Yahudi dan sifat-sifat buruk orang Nasrani. Telah kita baca mereka bahawa menentang ajaran Nabi-Nabi, mereka memungkiri janji, mereka suka mengukuri nikmat, mereka suka mengubah ayat-ayat Allah, mereka suka bertangguh dalam titah perintah Allah, mereka selalu mencari alasan untuk tidak melaksanakan titah perintah Allah. Hari ini kita sambung lagi sifat orang Yahudi, yang mana mereka ni suka mengingkari akan segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sejahat-jahat perkara yang mereka lakukan ialah perbuatan mereka membeli kesenangan diri sendiri dengan mengingkari Al-Quran untuk mendapatkan keuntungan dunia. Mereka menjual agama, mereka menjadikan Al-Quran itu, mereka mengingkari ayat-ayat Al-Quran kerana keuntungan yang sedikit. Telah diturunkan oleh Allah kerana dengki bahawa Allah menurunkan kepada limpah kurnia wahyu. Hari kita dah baca bahawa kebanyakan Nabi-Nabi dipilih daripada bangsa Yahudi. Tapi bila Nabi Muhammad dipilih daripada bangsa Arab Quraisy, maka menimbul kemarahan bagi orang Yahudi. Dia tak boleh terima dalam keadaan itu. Kalau siapa di antara hendaki kepada hamba-hamba Nabi Muhammad, dengan sebab itu sudah patutnya mereka mendapat kemurkaan Allah. Kalau mereka menentang, maka sudah sewajarlah mereka mendapat kemurkaan Allah. Dan orang kafir itu akan boleh azab sengsara yang amat menghinakan. Kalau orang yang beriman,
Allah kata Allah akan masukkan dia ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Tapi bagi orang yang kafir, orang yang kufur, maka akan dimasukkan dia ke dalam azab neraka. Itulah salah satu destinasi tuan-tuan yang kita akan tuju. Sama ada penghidup kita ini, kita akan masuk syurga, atau akhir sekali kita akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana saya sebutkan tadi dalam kuliah subuh saya, sesayang mana pun kita ini kepada Ramadan, maka Ramadan tetap pergi meninggalkan kita. Dan sesayang mana pun kita pada Syawal, suatu hari Syawal pasti akan meninggalkan kita. Maka sebegitu juga sesayang mana pun kita ni kepada dunia, sesuatu hari nanti dunia ni akan tinggalkan kita ke, atau kita tinggalkan dunia. Rasa-rasa tuan-tuan, agak-agaknya kita tinggalkan dunia ke, atau dunia tinggalkan kita? Yang mana agak-agaknya? Walau sesayang mana pun kita, akhirnya setiap daripada kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Destinasi kita ni ada dua. Sama ada kita masuk syurga, ataupun kita terpelanting masuk dalam neraka Allah taala. Kita pasti akan menemuinya. Tunggu bila sampai masa dan ketika ini. Jadi orang kafir kata Allah masuk neraka, orang yang beriman ni dia masuk syurga. Mudah-mudahan tuan-tuan yang duduk dalam masjid ni, saya doakan kesemuanya masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang cukup menyeronokkan, tidak terkira tuan-tuan. Nikmat-nikmat di syurga ni cukup sedap, tetapi azab neraka itu cukup azab tadi. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kamu kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, iaitu mereka menjadikan mereka menjawab kami hanya beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, iaitu Taurat. Di mana orang Yahudi Allah suruh beriman kepada kitab Quran. Mana Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, ni kitab-kitab Allah. Bila datang kitab Al-Quran, Allah suruh orang Yahudi ni beriman kepada kitab Al-Quran. Maka orang Yahudi ni jawab, kami hanya beriman kepada kitab Taurat sahaja. Kami beriman kitab Taurat. Kenapa tak nak percaya kepada kitab Quran? Walhal kata Allah, kitab Taurat itu, kitab Al-Quran itu, mereka engkar akan kitab yang lain yang diturunkan kemudian daripadanya, padahal Al-Quran itu benar mengesahkan kitab Taurat. Walhal kitab Taurat dari Allah, Zabur dari Allah, Injil daripada Allah, Al-Quran pun daripada Allah. Lalu bila diajak beriman kepada kitab Quran, orang Yahudi kata kami hanya beriman kepada kitab Taurat saja. Tapi sebenarnya Taurat itu pun mereka separuh mereka beriman dan separuh mereka kufur. Itu perangai orang-orang Yahudi. Malah mengesahkan kitab yang ada pada mereka. Katakanlah wahai Muhammad, jika demikian, kalau betul kamu membenarkan kitab Taurat, kenapa kamu bunuh nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu yang dibawa? Kalau benar orang kamu ni nabi-nabi dan rasul-rasul dan orang-orang yang beriman, kalau betul kamu ni orang yang beriman, kalau betul kamu ni berpegang kepada kitab Taurat, kitab Taurat ni larang bunuh orang. Zabur, Injil larang bunuh orang, Quran larang bunuh orang. Tapi kenapa kalau betul kamu kata kamu beriman kepada kitab Taurat, tapi kenapa kamu bunuh para nabi, para rasul? Itu perangai-perangai dia disebutkan. Maknanya orang Yahudi ni kan depan lain, belakang lain. Huraian dan tafsiran ayat. Orang-orang Yahudi mengetahui dan mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak baginda belum diutuskan. Kerana Taurat menceritakan, orang Yahudi kata dalam tafsir ini, dia kata mengenali Nabi itu sebelum lagi Nabi dilahirkan.
Kerana cerita tentang kelahiran Nabi itu dirakamkan dalam kitab Taurat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang Yahudi dan Nasrani yang kami berikan kitab itu mengetahui serta mengenalinya, iaitu Nabi Muhammad, dengan kebenarannya sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Macam mana dia kenal anak dia, maka sebegitulah dia kenal Nabi, kerana perkhabaran itu dikhabarkan dalam kitab Taurat dan Injil. Dan sesungguhnya sebahagian dari mereka berusaha untuk menyembunyikan kebenaran itu, sedangkan mereka mengetahui akan salahnya perbuatan yang demikian itu tadi. Walaupun dia tahu dalam Taurat itu ada cerita tentang kelahiran Nabi, mereka tetap juga mengingkari. Itu perangai orang-orang Yahudi. Kalau kita faham di situ, mereka tetap tidak beriman kerana hasad dan dengki. Kenapa mereka tak nak beriman? Kerana sifat hasad yang ada pada mereka. Mereka tak boleh terima Nabi Muhammad dipilih daripada bangsa Arab. Jadi mereka tak boleh terima. Itu perangai mereka tadi. Dan angkuh bahawa mereka lebih mulia dan lebih utama daripada Rasul Allah. Mereka lebih rela memilih kekufuran daripada keimanan, dan lebih rela membeli dunia daripada akhirat. Mereka nakkan keuntungan dunia, kan, lebih daripada ke akhirat. Mereka mengingkari Al-Quran yang diturunkan, dan sebab itulah mereka layak mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka pegang kitab Taurat, mereka kata mereka pegang kitab Taurat, tapi sebenarnya Taurat tu pun mereka tak percaya. Mereka bunuh para nabi dan para rasul. Maka mereka layak menerima kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bukan sahaja mempercayai Rasul dan Al-Quran, bukan tidak mempercayai Rasul dan Al-Quran, bahkan tidak mempercayai semua Rasul utusan Allah dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Itu perangai Yahudi. Adakah kita ada perangai macam tu? Kita percaya kepada Quran separuh? Allah kata afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Adakah kita ni nak beriman separuh kitab, nak kupus separuh kitab? Dalam Islam ni Allah kata ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Masuk Islam ni masuk keseluruhannya. Maka sebegitu juga dalam Al-Quran, bila kita baca ayat berkaitan dengan sembahyang, ya ayyuhalladzina wa aqimus salah wa atuz zakah, kita kena percaya. Bila turun ayat Quran ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, puasa, kita kena percaya. Bila turun ayat Quran tentang haji pun kita kena percaya. Bila turun ayat Quran tentang zakat, kita kena percaya. Berturun Al-Quran berkaitan dengan hukum muamalat, hukum munakahat, hukum jinayah, semuanya kita kena percaya. Kita tak boleh engkar walaupun satu. Itu perangai yang mengengkari ayat-ayat Allah ini ialah daripada bangsa-bangsa Yahudi tadi. Jadi jaga-jaga sifat-sifat kita ini, jangan jadi afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Mereka tetap, dia kata, dan dunia dengan akhirat, mereka mengingkari Al-Quran dan menurun yang Allah turunkan, dan sebab itulah mereka layak mendapat kemurkaan Allah. Mereka bukan sahaja tidak mempercayai Rasul dan Al-Quran, bahkan tidak mempercayai semua Rasul. Pendustaan mereka ini jelas apabila dikatakan mereka, berimanlah kamu kepada apa yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Mereka menjawab, kami hanya beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, iaitu kitab Taurat sahaja, kata dia, kami nak percaya. Mereka berdalih dengan mengakui kepercayaan, mempercayai Taurat, bahkan sebenarnya Al-Quran itu diturunkan sebagai kitab yang mengesahkan Taurat itu sendiri. Datangnya Quran mengiktiraf kitab Taurat. Sepatutnya mereka bila iktiraf kitab Taurat, mereka kena iktiraf Al-Quran.
Allah menamplak mereka, jika demikian mengapa kamu membunuh Nabi Allah pada masa yang lalu? Kalaulah kamu benar orang-orang yang beriman, ini orang Yahudi adalah bangsa yang terkutuk dan terhina, dan lebih 1/3 isi surah Al-Baqarah ini menyatakan keadaan-keadaan mereka. Tuan-tuan bayangkan, daripada ayat yang telah kita baca, daripada Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin sampai hujung surah Al-Baqarah ini, golongan yang paling banyak dulu saya sebut kepada tuan-tuan, Allah sebut tentang 5 golongan. Golongan orang-orang Islam Allah sebut sekitar 5 ayat. Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang yang pertama. Golongan yang pertama orang Islam. Golongan yang kedua orang kafir. Golongan kedua orang kafir. Golongan ketiga orang munafik. Golongan keempat orang Yahudi. Golongan kelima orang Nasrani. Daripada 5 golongan ini, yang Allah Ta'ala redha ialah Islam. Orang kafir, orang Islam 5 ayat sampai akhir. Orang Islam alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun 5 ayat. Orang kafir 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah kata orang kafir ni sama perangai dia. Orang kafir ni kata Allah perangai dia, engkau beri peringatan, engkau tak beri peringatan, dia sama aja. Ini orang kafir. Lepas tu kalau tuan-tuan buka, orang munafik ada 13 ayat. 13 ayat tentang orang munafik. 13 ayat, bukan 1 ayat, bukan 2 ayat. Sebaliknya tentang orang Yahudi, Nasrani, ada 1/3 daripada ayat daripada surah Al-Baqarah menceritakan tentang perangai-perangai buruk Yahudi dan Nasrani. Itu nak tunjukkan kepada kita betapa besarnya pengaruh perkara-perkara yang ini, yang kita kena perhati dan kita renung. Adakah kita berperangai seperti mana perangai orang Islam? Atau kita berperangai seperti orang kafir? Atau kita berperangai seperti orang munafik? Ataupun kita ni banyak berperangai seperti mana orang Yahudi? Tu kita renung, kita perhati supaya kita tidak berperangai dengan perangai itu tadi. Dan apakah selayaknya untuk Allah memberikan kepada mereka selain berita gembira buat mereka? Mereka akan dihumban ke dalam neraka, mereka kekal selama-lamanya. Inilah balasan jahat mereka di dunia, yang membawa kepada mempromosi kejahatan, kemungkaran, kepasadan, kerosakan, keganasan dan kesamsingan di muka bumi Allah ini tadi. Ini peranan dia yang mereka buat kejahatan demi kejahatan. Ditaja bermacam-macam jenis kejahatan. Kita tengok baru ni kan bagaimana dekat Masjidil Aqsa, apa yang mereka buat. Mereka lakukan kezaliman musim orang raya dan sebagainya. Macam-macam kezaliman yang mereka buat. Perangai-perangai Yahudi ni tadi tuan. Kita tak ada buat apa. Kita tak ada buat kezaliman kepada mereka. Kalau kita tengok dalam negara kita Malaysia, kita tengok mana ada kita runtuhkan kuil-kuil mereka, gereja-gereja mereka dan sebagainya. Mana ada kita buat. Kan? Kenapa? Kerana Islam ni satu agama yang suruh kita ni buat baik. Islam ni suruh agama kita, suruh kita ni buat baik. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junub was sahibi bi jambi wa ibni sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtaran fakhura. Bentuk fizikal mereka bertukar menjadi binatang, kera dan babi. Bentuk-bentuk fizikal mereka menjadi seperti mana bentuk kera. Ada dari kalangan mereka yang disumpah menjadi kera. Kerana Allah Ta'ala larang tangkap ikan pada hari Sabtu. Lalu Allah uji dengan ikan banyak.
Mereka langgar larangan Allah, mereka tak kira. Mereka langgar larangan Allah tu, mereka langgar. Walaupun Allah larang tangkap ikan pada hari Sabtu. Zaman kita, Allah suruh kita solat fardu jemaat, tinggalkan jual beli. Hari ni orang tinggalkan jual beli ke orang tinggalkan solat fardu jemaat? Cuba tengok. Cuba pandang dan perhati. Cuba pandang dan perhatikan hari ni masyarakat kita banyak tinggalkan jual beli ke banyak tinggalkan solat fardu jemaat. Ini benda yang kita, kalau kita lihat perangai-perangai kita ni tuan. Dan diuji dengan darah, nanah dan katak, tidak menjadi apa-apa bagi mereka walaupun diuji. Kita ni diuji tuan-tuan. Kalau zaman kita hari ni diuji dengan COVID-19. Dulu tak boleh beraya. Sekitar 2 tahun, 3 tahun tak boleh beraya. Orang marah, masjid tutup. Tak boleh semayang, tak boleh semayang. Sekarang bila Allah Ta'ala angkat COVID-19 ni tuan, menjadi sedikit, makin sedikit. Adakah masjid tu dah penuh orang balik? Adakah masjid hari ni dah penuh, sedikit orang datang? Jawabnya masjid macam tu juga tuan-tuan, balik asal juga. Orang tak nampak, masjid tak ramai yang nak memakmurkan masjid-masjid Allah. Sebab itu saya cakap awal kepada tuan-tuan tadi, ilmu. Majlis ilmu ni penting tuan-tuan. Kalau kita berpuasa, kita tak makan, lapar, badan kita, tenaga kita tak ada. Maka sebegitu juga bila ilmu tak ada. Bila ilmu tak ada ni tuan-tuan, iman kita tak cukup makan. Bukan faktor orang pergi masjid ni faktor badan dia tuan-tuan, tetapi faktor iman. Kadang-kadang kita tengok orang tua, umur dah 70 tahun tuan-tuan, boleh puasa 6 hari. Syawal ni dia boleh puasa 6 Syawal. Boleh puasa penuh habis. Mak dara saya dah tua dah tuan, umur dah 81, 82. Habis raya pertama, sambung puasa sunat 6 hari Syawal. Boleh puasa. Walhal badan dia dah tua. Itu menunjukkan kepada kita bahawa badan dah tua tak kuat, tapi iman tadi kuat. InsyaAllah. Dan dia kata menjadi binatang tidak menjadi apa bagi mereka. Berilah apa juga contoh dan perbandingan kepada mereka ni. Walaupun jadi kera, jadi babi sekalipun, dia langsung tidak mengambil iktibar, tidak mengambil ibrah, pengajaran daripadanya. Jadi kita jangan jadi macam tu. Tsunami ke tak tsunami ke, banjir ke tak banjir ke, runtuh ke tak runtuh ke mana, kita tak ambil iktibar, tak ambil pengajaran. Masjid masih lagi kosong, tak ramai orang. Ada saya kadang-kadang duduk fikir, mana pergi orang ni? Mana pergi orang? Adakah orang hari ni makin lama makin sedikit? Makin lama makin sedikit? Jawabnya tak. Orang makin lama makin ramai. Tuan tengok jalan raya tu, kereta makin lama makin penuh. Tapi sayang kadang-kadang masjid dan surau banyak tu aja orang yang datang ni. Kan? Selepas Ramadan. Dulu saya sebut kepada tuan-tuan, kalau cawan ni kita gosok, makin kita gosok dia makin berkilat. Makin kita gosok makin dia berkilat. Sepatutnya masjid 1 Ramadan, 2 Ramadan, 15 Ramadan, masjid sepatutnya makin penuh dan makin penuh orang patutnya. Sebab makin lama makin berkilat iman dia. Tapi kalau makin hujung Ramadan, makin tak ada orang, makin tak ada orang, makin tak ada orang, maka bermakna agak-agaknya apa? Iman tu makin tebal ke makin tipis? Itu benda yang kita renung dan fikirkan tuan-tuan. Mereka tetap bangsa yang degil, hina dan sombong. Bahkan mereka mencipta teori yang mengatakan manusia berasal daripada kera, kata dia. Walaupun Quran kata manusia itu berasalnya daripada tanah, berusul daripada setitis air mani. Tadi saya sebut dekat bait raja, Allah kata ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Allah kata wahai sekalian manusia,
Tak kira manusia tu Melayu, Cina, India, Mamak, Bengali sekalipun, yang nama manusia, takutlah kamu kepada Tuhan kamu. Yang telah menjadikan kamu ni, kata Allah, asalnya diri satu, iaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Asalnya bangsa kita ni, Jawa ke Melayu ke Cina ke India ke, asalnya bapa kita satu, Adam dan Hawa. Dan daripadanya dijadikan isterinya Hawa, dan daripada kenyu dikembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan takutlah kamu kepada Tuhan kamu, kata Allah, yang dengan sebut nama-namanya kamu selalu meminta-minta, dan jalinkanlah hubungan tali silaturahim. Islam suruh kita jalinkan hubungan tali silaturahim. Nak cerita lepas perintah Allah, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a, diikuti dengan wabil walidaini ihsana, dengan manusia buat baik kepada kedua mak bapak. Nak ceritakan tu bahawa Islam ni satu agama, tuan-tuan, memang menyuruh kita ni buat baik kepada Allah, sembah Allah, dan buat baik kepada sesama manusia. Dalam ayat ke-36 surah Nisa Allah sebut sekali lagi, tapi kali ni Allah Ta'ala tutup dengan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tak suka kepada orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri mereka. Islam aja begitu, menjalinkan hubungan tali silaturahim, jangan putuskan hubungan tali silaturahim. Teori ini bertujuan mengalihkan pandangan orang lain dan mempertahankan diri mereka sendiri. Nak alihkan pandangan, mereka buat tu sebenarnya nak alihkan pandangan mereka. Zaman sekarang ini menyaksikan bagaimana mereka menuduh Rasul Allah dan Al-Quran dengan pelbagai tuduhan dan fitnah. Mereka tuduh Rasul Nabi begini nafsu kuat. Mereka tuduh Islam ni begini zalim. Walhal Islam ni satu agama yang suruh kita ni buat baik kepada sesama manusia. Mereka promosi Islam ni zalim, walhal mereka yang zalim. Islam dianggap sebagai penganas, dan orang Islam sendiri mencurigai orang Islam. Hari ni orang Islam dengan Islam pun rasa ragu-ragu terhadap Islam. Rasa ragu-ragu kepada Islam tadi. Jarum halus Yahudi menyelinap ke dalam segenap kehidupan dan gaya hidup, pakaian dan percakapan, pemakanan dan sosial, politik dan sebagainya. Watak dalam televisyen tidak menggambarkan watak Islam sebenarnya, malah memaki Amun, memaki orang tua, bercakap kasar dan berbohong, bercakap kasar. Hubungan bebas laki-laki dan wanita menjadi itu cara sampah masyarakat. Dijadikan sebegitu. Orang Islam ni bergaduh dalam TV. Kalau tuan tak tengok, kadang-kadang orang yang pergi mahkamah ni pakai songkok putih. Kita tengok orang yang pergi bicara ni kadang-kadang pakai songkok ni, kita tengok. Orang pun nampak yang pakai songkok ni rupanya jahat. Orang pakai serban ni rupanya jahat. Itulah perangai dia tadi, supaya orang nampak jahat. Walau orang tu tak pernah pun pakai songkok. Ni benda-benda yang mungkin akhirnya kita curiga terhadap orang Islam. Wahal Islam ni satu agama yang cukup baik. Dan mereka kata memaki hamun orang tua, bercakap kasar. Hubungan bebas laki-laki wanita dalam Islam ada batasan dia. Musim-musim hari raya, tuan-tuan, orang bersalam, tak ada batasan hari ni. Bila tanya, ini saudara. Dalam Islam kan ada batasnya, tuan-tuan, yang kita boleh bersentuh dengan ada yang kita tak boleh bersentuh. Kalau haram berkahwin untuk selama-lamanya, maka itu boleh bersentuh. Contohnya bapa mertua kita dengan adik ipar kita, tuan-tuan, kita tak boleh bersalam kerana haram itu haram yang sementara. Haram sementara, tak boleh bersalam. Tapi zaman sekarang habis semua sekali. Konon-konon nak nampak macam benda baik. Nak kekalkan benda tu, kita nak beritahu ada batas, ini boleh, yang ini tak boleh, ini boleh. Susah, kata kan. Akhirnya kita terpandang pula yang baik kita pandang tak baik, yang tak baik pula kita pandang jadi baik. Ini masalah kita tadi. Dia menjadi tuntunan ramai khasnya Perdana
apa? Perdana langsung tidak diperuntukkan siaran yang menguntungkan orang Islam. Tak ada siaran-siaran yang menguntungkan Islam. Kita tengok dalam TV-TV waktu-waktu maghrib, tuan-tuan, cerita-cerita TV. Saya tak nak sebutlah satu-satu cerita tadi. Tapi bila disebut satu-satu benda-benda yang begitu, tuan-tuan tengok, yang pakai tudung, perangai dia dijadikan watak jahat. Yang tak pakai tudung, kita letakkan dia perangai baik. Cara jarum halus dia, tuan-tuan, orang letakkan dah. Jenis yang tak pakai tudung ada satu, nama dia Adam pula tu. Wahal dia bukan Islam, nama dia Adam kan? Wahal dia bukan Islam. Dia pergi watak, pegang watak yang baik. Yang pakai tudung pegang watak suka berdeki. Wahal dalam Islam ajar al-hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulunal khatab. Hasad memakan kebaikan kamu macam mana api bakar kayu kering. Itu hari ni kita berjaya. Tengok orang pakai tudung, pakai kudah ni, kita duduk kata, yang ini macam mana perangai dia. Yang macam ni perangai dia, kita tengok yang jenis tu, kita nampakkan dia jadi macam baik tadi, tuan-tuan. Lalu tidak diperuntukkan siaran yang menguntungkan orang Islam, yang menunjukkan imej Islam ni bagaimana imej seorang Islam ni dia baik. Dia ziarah, dia bagi kemudahan kepada orang lain. Jarum Yahudi ni semakin jauh menyusup, sedangkan orang Islam masih lagi berseronok. Walaupun jarum ni jalan sampai hari ni, tuan-tuan, orang kita minta mak cakapkan sama ada dia terlupa ataupun dia terleka tentang kehidupan akhirat. Sama ada dia serupa, dia bangun aja. Kalau kita hari ni, tadi saya sebut, kalau zaman Nabi jumpa, dia tanya anma yatasa'alun anin naba'il azim, tentang berita besar, berita kiamat. Zaman sekarang, zaman kita ni kalau jumpa, tuan-tuan, yang kita biasa cakap, anak kerja apa, anak berapa, jawatan apa, pangkat apa, rumah besar macam mana rumah, kita tanya begitu. Kita dah tak tanya lagi tentang akhirat. Wah, akhirat itu macam saya cakap hari itulah dekat masjid ni. Kali ni kita raya terkejut. Saya secara peribadi raya terkejut. Saya jangkakan raya pada hari Selasa. Jangka raya pada hari Selasa. Kan? Tiba-tiba ikutkan malam tu ada kuliah. Buat pengumuman keluar raya hari Isnin. Dekat rumah, satu benda pun kita tak buat persiapan. Macam mana dapat tangkap 2 ekor ayam hutan tu, sembelih ayam hutan 2 ekor. Okeylah juga, dah ada standby. Itu dalam suasana orang tak buat persiapan raya. Tak buat persiapan raya, tiba-tiba raya. Tuan-tuan bayangkan kita ni yang hari ni sibuk sangat berseronok, tak sibuk buat persiapan mati. Sadar-sadar kalau mati tu datang mengejut menemui kita, tuan-tuan, apa yang kita nak buat balik? Kita tengok berapa ramai kawan-kawan kita yang lepas raya ni meninggal dunia. Kan? Kawan-kawan kita yang lepas raya ni meninggal dunia. Kalau dah buat persiapan raya, kita relax. Tak pening, Ustaz, dalam rumah putih ais tu penuh makanan, kita dah standby dah. Okey juga. Kalau tak buat persiapan, sama juga kalau kita ni tak sibuk. Kita sibuk dengan keadaan hari ni, kita tak sibuk buat persiapan untuk menghadapi mati. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Allah kata hari seorang tak bukan boleh tolong orang lain. Agak-agaknya macam mana, tuan-tuan, pada kita sadar-sadar mati. Almarhum Man Catering khabarnya meninggal dunia. Mana duk fikir, kan? Tapi itulah benda yang pasti akan berlaku dengan kesibukan manusia hari ini. Tak tahu apa yang dia sibukkan, hari ini. Kadang-kadang dia terlupa bahawa dia duduk dekat dunia ini sekejap sahaja. Satu hari dia akan pindah juga ke alam akhirat, dinamakan dia, sama ada dia masuk syurga ataupun dia masuk neraka. Ini masalah kita hari ini. Disibukkan dengan keadaan yang begini, keadaan yang begini sampai kita terlupa tadi, tuan-tuan. Yang kita buat ni, duduk majlis ilmu ni, tuan-tuan, untuk mencari bekal akhirat kita. Itu dia, insya-Allah.
Maka tu dia kata, apakah kita perlu bersekongkol dengan musuh Allah yang mendustai Rasul dalam Al-Quran? Apakah kita perlu melihat daripada jauh saja pengaruh benteng bermacam-macam, dia kata, bucu ataupun anak cucu kera ini mempermainkan kita? Adakah kita tengok lagi jauh aja dengan kita tak nak merubah sikap kita? Dan dia kata Al-Quran telah mengingatkan kita siapakah musuh kita yang paling utama. Quran sebut dah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani takkan redha kepada kamu. Pengajaran dan kesimpulan daripada ayat yang telah kita baca, orang Islam hendaklah menjauhkan diri daripada sifat keji seperti sifat hasad, dengki, sombong, degil dan sebagainya sebagaimana yang terdapat pada bangsa Israel. Antara pengajaran dia kata, orang Islam ni sifat keji dia kena buang. Kalau ibarat tuan-tuan makan, kan tuan-tuan makan benda yang baik-baik. Benda yang baik-baik tuan-tuan masuk dalam perut tuan-tuan, masuk dalam mulut kita ni benda yang baik-baik. Betul? Maka sebegitu juga sifat dalam diri kita ni, kita masukkan sifat yang baik-baik. Sifat keji, hasad ni kita buang. Kenapa hasad kena buang? Kerana hasad ini dia akan makan kebaikan kita. Laksana mana api bakar kayu kering. Al-hasadu ya'kulul hasanah, kata Nabi, kama ta'kulun narul khatab. Kata Nabi, hasad ni dia akan makan kebaikan yang kita buat macam api bakar kayu kering. Dia nyap aja habis. Kalau tuan-tuan duduk di tanah gambut ni tuan, dia senyap aja. Sadar-sadar pokok tu tombak. Rupanya bawah tu ada api. Bawah tu ada api yang makan asap tadi, tanah tadi sikit-sikit tombang pokok. Maka sebegitu juga perbuatan baik kita ni dia rosak dengan sifat-sifat hasad tadi. Dengki dan sombong, degil, sebagainya sebagai yang mana yang terdapat pada bangsa Israel tadi. Yang kedua, wajib beriman kepada apa yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dan para Nabi dan Rasulnya. Kita wajib percaya kepada apa yang disebut, yang diturunkan Allah kepada Nabi kita. Khususnya berkaitan dengan syurga, dengan neraka ni, walaupun kita tak nampak. Kita tak nampak syurga, kita tak nampak neraka. Kita wajib percaya adanya syurga dan adanya neraka. Nanti bila sampai masa kita mati, kita baliklah berhadap kepada Allah. Yang ketiga, kitab Taurat adalah kitab Allah yang wajib diimani sama seperti mana kitab Al-Quran. Kita wajib percaya juga kepada kitab Taurat. Tetapi kita hidup beramalkan kepada kitab Al-Quran. Kita hidup beramalkan dengan kitab Quran. Percaya tak kitab Taurat? Percaya. Hidup kita beramal dengan kitab Al-Quran. Ajaran yang ada dalam Al-Quran itu semua kita amalkan. Seterusnya, yang keempat, melakukan kejahatan atau menggalakkan orang lain melakukan kejahatan, kemungkaran, keganasan, kesamsingan akan dibalas dengan balasan siksa neraka Allah Ta'ala. Siapa yang buat benda yang baik atau dia taja satu benda yang baik, dia dapat pahala. Maka sebegitu juga siapa yang buat satu kejahatan, dia taja kejahatan itu, orang lain ikut, kejahatan tu dibuat, orang lain ikut. Arak baik, judi baik dan segala bentuk kejahatan, orang lain ikut, maka selama itu dia dapat saham dosa besok pada hari akhirat. Yang kelima, Allah menjadikan manusia dalam bentuk sebaik-baik kejadian. Allah jadikan kita ni, kata dia, bentuknya asalnya jadi cantik. Tuan-tuan tengok hidung kita ni cantik. Tuan-tuan tengok mata kita cantik. Cuba tuan-tuan tengok hidung gajah. Hidung gajah tu dia panjang. Cuba tuan-tuan tengok hidung lembu. Bagaimana hidung lembu? Cuba tuan-tuan tengok hidung kambing. Macam mana hidung kambing? Dan Allah Ta'ala jadikan manusia ni secantik-cantik sebaik-baik kejadian. Lawa dengan hidung dia ke bawah, dengan mulut dia satu, cantik dah. Bukan berasal daripada kera. Tapi orang-orang Yahudi mengatakan manusia itu asalnya daripada kera.
Kalau apa? Dan seterusnya yang keenam, orang Islam hendaklah mempertahankan gaya hidup mereka sebagai kehidupan orang Islam tanpa terpengaruh kepada cara hidup orang Yahudi. Orang Islam ada cara hidup dia. Cara hidup orang Islam ini, dia tak berpecah belah, dia tak bergaduh, dia tak bermusuh. Baru-baru ni tuan-tuan, saya pergi dalam satu program jamuan Hari Raya di Taman Muhibah. Di Taman Muhibah dekat Tangkap. Seronok tuan-tuan saya tengok, sebabnya dia mampu mengumpulkan 7 generasi tuan-tuan, 7 generasi dia dalam satu program sambutan Hari Raya. 7 generasi, tuan-tuan bayangkan berapa 7 generasi Tuan Haji Idris nama dia. Saya kata hebatnya. Sebab sedar bahawa Allah datang ke kita kat dunia ni bukan nak bergaduh. Bukan manusia ni Allah Ta'ala datang ke dia nak bergaduh. Tapi Allah ajar kita manusia datang kat dunia ni buat benda baik. Dan Allah larang kita memutuskan hubungan tali silaturahim. Kita sembahyang, kita puasa, kita baca Quran, kita bersedekah, tapi dalam masa yang sama kita bergaduh, putuskan hubungan tali silaturahim. 3 hari tak bertegur siapa, mati masuk neraka. Jadi Allah Ta'ala perintah sebegitu. Itulah yang diajarkan dalam Islam. Maka dia kata kita kena hidup cara Islam. Cara Islam ni macam mana? Menghormati di antara satu sama lain, muliakan tetamu dan sebagainya, buat baik kepada Allah, sembah Allah, dan buat baik kepada sesama manusia. Inilah yang diajarkan dalam, bukan seperti mana cara hidup orang-orang Yahudi yang dengki antara satu sama lain, yang kita dah baca marin, dia mengusir, dia membunuh dan sebagainya tuan-tuan. Sampai situ kita berhenti, insya-Allah kita sambung kitab pengajian kita. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung kitab pengajian kita pada muka surat ke-24 pada tajuk Jalan Mengenal Allah, Jalan Ma'rifatullah, Jalan Mengenal Allah. Awaluddin Ma'rifatullah. Kata para alim ulama, awal-awal agama ni, mula-mula agama ni, dia kata ialah kita belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita habis beberapa ayat, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma infa'ahya bihil ard ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah wa sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Muka surat 24. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, kata Allah, dan persilihan berganti malam dan siang, Allah Ta'ala tak sebut yang kecil-kecil. Ada masanya Allah sebut yang kecil, kepak nyamuk, yang kita baca dulu dalam Al-Quran. Tapi dengan kepak nyamuk tu, kata Allah, ada orang yang bertambah iman dia, dan ada orang yang bertambah kekufuran dia kepada Allah. Dan pada ayat ini Allah Ta'ala ciput yang besar. Apa dia? Pada penciptaan langit dan bumi. Langit satu, bumi dua, dan silih berganti malam dan siang. Malam dia bertukar kepada siang, siang bertukar kepada malam, malam tukar pada siang. Mana dulu? Langit dengan bumi mana dulu? Tuan-tuan jangan bergaduh. Langit dulu, bumi dulu.
Langit dulu, bumi dulu. Jangan bergaduh. Kalau ikut ayat yang telah kita baca dari surah Al-Baqarah marin, langit dulu. Lepas tu baru bumi. Wallahu a'lam. Allah sahaja lebih mengetahui. Mana lebih dulu, malam dengan siang? Malam dulu ke siang dulu? Malam dulu ke siang dulu? Jangan bergaduh. Yang penting kita lihat malam Allah Ta'ala ciptakan, malam siang pun Allah Ta'ala ciptakan. Apa rahsia Allah Ta'ala ciptakan malam? Kenapa ada malam? Kenapa ada siang? Rupanya malam untuk siang untuk kita manusia mencari rezeki. Manakala malam untuk makhluk-makhluk yang lain untuk mencari rezeki. Itu kita lihat. Jangan bergaduh pula malam dulu, siang dulu. Jangan kita bergaduh. Tapi kita duk fikir siapa yang menciptakan. Dan bagaimana keadaan malam itu dia penuh 24 jam. Semua malam sahaja. Dan bagaimana pula kalau siang tak henti. Saya ingat kalau siang ni 24 jam, saya ingat ramai orang mati tuan-tuan. Potong sawit. Sebab harga sawit mahal. Orang akan bekerja pagi, petang, siang, malam tadi. Maka Allah jadi kasihan. Bahtera yang berlayar di lautan. Bagaimana Allah kata bahtera berlayar di lautan? Yang membawa, yang bergerak bagi manusia. Berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah Ta'ala turunkan dari langit berupa air. Semalam turun hujan lebat. Bagaimana air turun dari langit mencurah-curah. Dia tak turun besar-besar masjid ni tadi. Lalu dengan air itu dihidupkan bumi sesudah mati. Bagaimana pokok bila turun air hujan, biji-biji benih yang kita letak, dia bertunas, dia bercambah. Kering, dan yang sudah mati kering, dia sebarkan di bumi ini segala jenis haiwan. Macam-macam jenis haiwan. Ada yang sesuai duduk sini, ada yang tak sesuai duduk sini. Ada yang sesuai, kalau tuan-tuan tengok pokok. Pokok ni dia sesuai, ada tempat yang sesuai, ada tempat yang tak sesuai. Kalau pokok korma sesuai di tanah Arab. Tempat kita ada, hidup tapi tak nak berbuah. Mandul, dia tak berbuah. Pokok pisang dan sebagainya, tuan-tuan tengok tempat kita ni hidup. Tempat lain mati kering. Ini kekuasaan Allah. Dan pengisaran angin. Angin bergerak dan awan. Dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya tanda-tanda kekuasaan ini terdapat tanda kesaran bagi kaum yang nak berfikir, yang nak merenung dan nak berfikirkan. Dan firman-Nya lagi jadi tanda nak cari kenal Allah ialah dengan lihat alam ciptaan Allah. Adanya Tuhan yang menciptakan tadi. Masakan mungkin alam yang teratur indah ini, matahari terbit dengan suhu yang berpatutan, panas dengan suhu yang berpatutan, sejuk dengan suhu berpatutan, tak ada pentadbir dia. Mustahil. Mesti ada yang mentadbir ni tadi. Dan firman Allah lagi, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa 'alal arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد وتفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Allah meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Tak ada sebatang tiang pun ia menongkat. Ditinggikan langit tapi tak jatuh langit tadi. Kemudian dia bersemayam di atas arasnya. Yang ni kita serah kepada Allah. Wallahu a'lam. Dan menundukkan matahari dan bulan. Matahari terbit dan terbenam.
Terbit, terbenam matahari, masing-masing beredar sehingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluk, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuan dengan hari, dengan Tuhanmu, dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung ganang. Dia jadikan gunung ganang, bulan, bintang, matahari, gunung ganang dan sungai adanya sungai. Kalau tak ada air sungai, sungai tak ada, air nak mengalir macam mana? Dan menjadikan padanya semuanya buah-buahan berpasang-pasangan, buah-buahan. Musim durian, kita tengok biasanya sairing dengan musim-musim manggis, musim rambutan dan sebagainya. Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Takkan lembu yang buat, takkan kambing yang buat, takkan patung berhala yang buat. Yang orang pergi sembah patung-patung berhala tu sehelai kepak nyamuk pun dia tak buat, sehelai kepak lalat pun dia tak buat. Yang orang sembah lembu tadi, lembu tu tadi seekor selai kepak nyamuk pun dia tak buat. Allah Ta'ala kata juzuk mana yang mereka ni ada campur tangan dalam pembinaan dunia ni? Jawabnya tak ada. Tiba-tiba ramai manusia yang menyembah patung-patung berhala tadi, yang mereka sendiri buat patung itu dan mereka sujud menyembah kepada patung itu. Nak ceritakan betapa jahiliahnya mereka. Kita menyembah Allah. Orang kata kita tuan menyembah Allah ni, mana dia Allah ustaz? Allah ni ada, kita tak tahu. Hakikatnya Allah Ta'ala tu ada. Macam tuan-tuan dengar suara saya, mana tuan-tuan nampak suara saya? Tuan-tuan dengar cahaya siang ni, tuan-tuan mana nampak? Dapat nampak, tapi tak boleh nak pegang cahaya siang. Elektrik tu ada kan, tapi kita tak nampak. Maka kita yakin Allah tu ada. Sekarang masa kita percaya, besok di akhirat kalau diizin kita dapat melihat Allah, maka dapatlah kita melihat Allah. Sekarang bukan masa kita tengok kawan kita tu bergerak, maknanya adalah nyawa dia. Mana nyawa dia kita tak tahu. Sebab itu saya baru ni buka tentang dalam Quran juga, dia cerita tentang maut, tuan-tuan. Maut, ayat yang pertama, ayat yang kedua, yang ketiga tentang kematian tu. Maut tu, tuan-tuan, dia kata kita tidur ni hampir sama dengan kita mati. Cuma tidur tadi dia balik-balik. Tuan-tuan tengok, bila kita tidur, panca indera kita ni tak berfungsi. Tak berfungsi panca indera kita ni. Akal fikiran kita pun bila kita tidur dia tak berfungsi. Tenaga kita pun bila kita tidur dia tidak berfungsi. Telinga kita bila kita tidur pun dia tidak berfungsi. Betul? Tak ada orang tidur dia dengar. Tak ada orang tidur dia nampak. Awak tidur tak? Tidur. Nampak? Nampak. Macam mana awak nampak? Walaupun mata dia ada tapi dia tak nampak kalau dia tidur. Kalau dia tidur dia nampak, mana penipu besar. Kalau dia tidur dia dengar, mana pembohong besar. Orang tidur mana tahu dia tidur. Dia mana dengar, dia mana dengar. Semua tu hilang. Pemikiran kita hilang, panca indera kita hilang, tenaga kita hilang, kemahuan kita hilang. Orang yang tidur ada kemahuan tak? Orang yang tidur ni ada kemahuan tak? Ada tak kemahuan orang tidur? Mana ada? Mana ada orang tidur nak makan? Lepas dia bangun tidur baru dia kata nak makan. Subhanallah. Cuma bezanya tidur mati tadi dia akan balik-balik. Yang mati sebenarnya dia tak akan balik-balik. Tu tadi bab itu. Maka sebegitu juga, dan dia kata bagi kaum yang memikirkan, dan bumi ini terdapat berbagai-bagai yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur dan tanam-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dari satu umbi, dan yang tidak bercabang ada yang bercabang. Pokok kelapa sawit dia tak bercabang. Pokok durian dia bercabang. Kalau pokok sawit bercabang ni tuan, saya ingat kaya orang tuan. Satu pokok keluar tandan ni 5 tandan, dia tak bercabang. Semuanya itu ada tanda kekuasaan Allah. Kita tak payah tengok jauh, kita tengok diri jari kita cukup. Jari ni kita angkat macam ni, dia tak sama. Tapi bila kita rapat, dia sama.
Bila kita rapat, dia ngam-ngam. Kita buka, dia tak sama. Nampak? Mana ada sama? Yang ni panjang, yang ni pendek. Dulu orang pernah tanyalah, almarhum Ustaz Ismail Kamuh pernah tanya, kenapa jari ni tak sama? Dia kata, kenapa jari ni tak sama? Kalau jari ni sama, payah juga kita kan. Bila kita genggam, dia lebih. Dia jadi lebih. Dan kenapa dia kata, jari ni, kuku kita potong dia panjang. Tapi jari tak panjang. Kalau jari panjang, susah juga kita kan. Misal kita potong panjang. Cukup tengok diri kita, cukuplah. Potong ni panjang, potong ni panjang. Tapi kenapa gigi tak panjang? Kalau gigi panjang, orang makan dodol macam mana kakak? Agak-agaknya macam mana? Cukuplah tuan-tuan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Ikan yang duduk, dia sebut dalam surah apa tu? Dia mengisahkan tentang manusia ni, dia pakai bahasa dia dalam pertuturan dia tak sama. Malah kalau kita fikir lembu dengan lembu bertutur, kambing dengan kambing bertutur, ayam dengan ayam bertutur, bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kesemuanya, akan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu tadi. Dan bagi kaum yang memikirkan, dan bumi ini terdapat bagai berdampingan anggur, tanam tanaman dan pohon hurma yang bercabang dari satu umbi dan tidak bercabang. Siapa tu? Disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanaman itu atas sebahagian lain. Tuan-tuan tanam pisang dalam pasu. Dalam pasu besar tanam pisang. Tanam lada. Bajunya sama, tanahnya sama. Kenapa rasa lada cili tak sama dengan rasa pisang? Kan kepelik. Malah durian pun tuan-tuan, rasa lain-lain rasa durian. Kesemuanya itu nak menunjukkan kepada kita betapa berkuasanya kehebatan Allah yang menciptakan tadi tuan-tuan. Kami melebihkan sebahagian tanaman itu atas sebahagian lain tentang rasanya. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang nak berfikir. Yang nak berfikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Satu perenggan lagi kita baca insya-Allah. Dalam semua ayat yang tersebut di atas menjadi dalil yang nyata kepada orang yang menggunakan akal fikiran, seperti yang terdapat yang diperintahkan oleh Allah bahawa alam ini termasuk juga dalam manusia, tidak terjadi dengan sendirinya tanpa penciptanya. Walaupun dikaji dengan ilmu yang paling moden, manusia yang mengkaji segala kejadian alam yang ada di sekelilingnya dengan menggunakan panca ini dengan cara berakal dan berfikir secara tabi'i, membawa kepada beribadah, beriktikad adanya Tuhan yang menjadikan alam ini. Cuma yang saya kata kepada tuan-tuan marin, dia tanya, apa bukti ada Tuhan? Maka orang Arab ni tunjuk tu tai unta tu. Tai unta tu menunjukkan bukti adanya unta yang merah. Adanya unta yang berak. Tai unta tu menunjukkan ada tai unta, menunjukkan ada unta yang berak. Dia tanya pula, macam mana? Tuhan tu macam mana? Tuhan tu macam mana? Maka kata orang Arab tadi, engkau tengok rumput tu dimakan oleh binatang. Lembu makan rumput tu. Yang sama, kambing makan rumput tu. Ayam makan, kerbau makan. Kenapa tai lembu, tai unta, tai kambing tak sama? Saya bela kambing tuan-tuan dah bertahun dah tuan. Sampai sekarang ni saya buat kajian kenapa tai kambing tak sama dengan tai lembu. Yang itu pun orang tak boleh jawab. Kan? Kita bela arnab, bagi dia makan sawi, bagi dia makan kobis. Kita sendiri makan kobis. Kenapa tai arnab dengan tai kita tak sama? Yang itu pun kita tak boleh nak fikir. Maka apatah lagi kita nak fikirkan tentang Tuhan. Bagaimana keadaan Tuhan? Maka kita percaya adanya Tuhan dah cukup memadai. Kita percaya Allah yang mentadbir alam ini tuan-tuan. Cubalah manusia itu melihat kepada kejadian dirinya sendiri dengan dia kata manusia itu yang dikeluar daripada sulbi bapanya tadi. Tulang sulbi bapanya tadi terdapat
taraib ibunya menjadi seketul darah. Bagaimana seketul darah seterusnya menjadi segumpal daging, lepuhnya jadi akhirnya menjadi lembaga manusia yang mengandungi tulang dan daging dan urat-urat saraf yang dibalut pula dengan kulit. Kemudian dia mempunyai perasaan dan panca indera. Adanya perasaan manusia ni kadang-kadang dia sedih, kadang-kadang dia gembira, dia kadang-kadang dia muram, kadang-kadang dia sangat marah, kadang-kadang dia suka, kadang-kadang dia benci. Perasaan itu ada dalam diri kita. Dalam masa 5 minit kita gembira, dalam 5 minit lagi kita sedih, dalam 5 minit lagi kita rasa marah, dalam 5 minit kita rasa benci, kita rasa suka dan sebagainya. Perasaan itu ada dalam diri manusia. Bagaimana Allah Ta'ala ciptakan tu tadi tuan-tuan. Semuanya kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau kita nak fikirkan. Dan seterusnya dapat bercakap, mendengar. Macam mana manusia ni boleh bercakap? Mana-mana manusia ni boleh mendengar, melihat, berfikir dan segala yang ada di kejadian manusia itu. Kesemuanya itu menjadi tanda dan adanya pencipta yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang wajib wujudnya. Adanya tadi itu antara tanda-tanda kaedah-kaedah kita ni untuk mengenal Tuhan kita, tuan-tuan. Bila kita dah kenal Tuhan kita, kita tahulah Tuhan kita Tuhan yang mentadbir 7 petala langit, bukan patung-patung, bukan tunggul-tunggul. Kita percaya Tuhan kita ni berkuasa atas segala-galanya. Jadi saya kira cukuplah hanya sekadar itu untuk pada hari ini. InsyaAllah panjang usia kita menyambung balik pada kitab Beriman Kepada Allah ini pada minggu akan datang, insya-Allah tuan-tuan. Insya-Allah istiqamahlah dalam duduk dalam majlis-majlis ilmu ni tuan-tuan. Dalam majlis ilmu ni, kata Imam Al-Ghazali, disuruh kita jadi salah satu daripada 4 perkara. Yang pertama kata Imam Ghazali, jadilah kamu orang yang mengajar ilmu. Jadilah orang yang mengajar ilmu, kata Imam Ghazali. Kalau tak boleh jadi orang yang mengajar ilmu, kata Imam Al-Ghazali, jadilah orang yang belajar ilmu. Duduk datang belajar ilmu. Kalau tak boleh jadi orang yang belajar, kata Imam Ghazali, jadilah orang yang suka bertanya. Tak tahu, maka kita bertanya. Kalau tak boleh jadi orang yang bertanya, kata Imam Ghazali, jadilah kepada orang yang kasih kepada orang yang mengajar dengan orang belajar. Kita sayang kepada orang yang mengajar, kita sayang kepada orang yang belajar. Cuma jangan jadi yang kelima. Yang kelima ni saya tambah, jangan jenis yang kurang hajar. Ni kurang hajar. Dia tak nak belajar, dia tak nak mengajar. Orang lain nak belajar pula dia risau. Ni jenis yang dikatakan jenis yang kurang hajar ni. Jadi sekadar itu insya-Allah, mudah-mudahan Allah beri keberkatan kepada kita semua tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana بنور هدايتك وفتوحاتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وأنت خير ذكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تكبير.